Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua. Dasawarsa ini, sama ada kita sedar ataupun tidak, kita terlalu leka mengejar gemerlapan pembangunan. Tatkala bumi bertuah ini pernah berselubung langit sengketa, berpijak akan maruah, lantas berhujankan darah. Kelam bagaikan luka yang telah dijahit, tetapi parutnya kekal terpahat pada lembaran sejarah. Di sebalik debu dan air mata, maka lahirlah 5 mutiara kenegaraan kita pada tanggal 31 Ogos 1970. Rukun negara. 5 dekad lebih telah berlalu. Lafaz yang bergema di setiap penjuru acara tak ubah sekadar formalisasi, sekadar meniti kosong di bibir, tak terpahat di hati. Maka hadirlah saya kemari dengan sebuah warkah, rukun negara, pasak watan, suluh perpaduan. Pertama, kesetiaan kepada raja dan negara memperkukuh kedaulatan. Duhai pecinta Ibu Pertiwi, dalam sebuah negara demokrasi, perbezaan pendapat ialah lumrah. Namun apabila perebutan kuasa mengatasi kepentingan negara, siapakah yang menjadi benteng pertahanan terakhir? Jawapannya, institusi raja perlembagaan. Hal ini terbukti ketika negara menghadapi krisis politik. Sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2022, dalam tempoh hanya 30 bulan sahaja, Malaysia menyaksikan seramai 4 orang Perdana Menteri bersilih ganti. Habis haru biru lembaran sejarah dibuatnya. Namun, hebatnya kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong bersama Majlis Raja-Raja dalam melaksanakan perlembagaan dalam tanggungjawab. Peralihan kuasa tetap berlangsung dengan aman dan mengikut lunas perlembagaan. Zahirlah kerajaan perpaduan menjadi pemacu kepada kepelbagaian dan keharmonian negara. Hadirin sekalian, keunikan inilah yang membezakan kita di mata dunia. Malaysia adalah satu-satunya negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan secara penggiliran, dengan 9 orang Raja Melayu memilih yang di-Pertuan Agong sepanjang tempoh setiap 5 tahun. Jelas, institusi raja perlembagaan hendaklah sentiasa dipelihara daripada dijadikan alat percaturan politik. Tidak kiralah siapapun, wajib menghormati sempadan kuasa yang diperuntukkan oleh raja perlembagaan persekutuan. Kedua, kedaulatan undang-undang sebagai nadi kemakmuran. Sidang insan budiman. Apakah gunanya sebuah negara yang mempunyai undang-undang yang lengkap jika pelaksanaannya dipersoalkan oleh rakyat? Hakikatnya, prinsip kedaulatan undang-undang menuntut satu perkara yang cukup jelas, iaitu tiada sesiapa mengatasi undang-undang, tidak kiralah sama ada rakyat biasa, pemimpin politik maupun individu berpengaruh. Inilah asas kepada keadilan, kestabilan dan juga kemakmuran sesebuah negara. Namun mutakhir ini persepsi dan juga tanggapan bahawa undang-undang dilaksanakan secara terpilih semakin membelenggu pemikiran masyarakat. Kalaulah dibiarkan, kelak bibit-bibit polarisasi akan semakin membara. Tak mahulah kita harapkan pegar makan padi. Perumpamaan ini bukan sekadar tanggapan akan tetapi kenyataan. Kajian projek sama oleh Kini Newslab mendedahkan sebanyak 28 kes rasuah yang membabitkan ahli politik berpengaruh sepanjang 7 tahun kebelakangan ini, hanya satu sahaja kes yang benar-benar menjalani hukuman yang sebenar-benarnya. Selebihnya, sebanyak 57% kes berakhir dengan pembebasan yang dalam pelbagai bentuk tak terjangkau di
akal rakyat. Nah, inilah yang diumbarkan, ibarat ikan besar terlepas, ikan kecil yang mengena. Sebab itulah penguatkuasaan undang-undang haruslah ibaratkan air yang jernih, jangan menjadi air yang keruh. Tiada syakwa sangka yang akan mencemari harkat undang-undang. Ketiga, terpahat pula sebuah amanat, kesopanan dan kesusilaan meluhurkan budi insani. Sidang hadirin yang saya hormati, kemajuan teknologi seharusnya mengeratkan hubungan yang renggang, bukannya menjadi pentas kebencian, fitnah, apatah lagi penghinaan yang mencalarkan nilai kesopanan sehingga mengancam keharmonian sejagat. Persoalannya, apakah makna kemajuan jika adab semakin hilang daripada jiwa bangsa? Sarjana terkemuka negara Syed Muhammad Naqib Al-Atas pernah menegaskan, kekuatan sesebuah tamadun tidak diukur daripada kemajuan material semata-mata, tetapi pada kehalusan adab yang dimiliki rakyatnya. Jika runtuh adab, maka runtuh jualah asas pembinaan sesebuah tamadun. Ancaman ini bukan lagi sekadar persepsi. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia merekodkan sebanyak 8,756 kandungan kes berkaitan dengan buli cyber diturunkan sepanjang tahun 2024, meningkat hampir 5 kali ganda berbanding tahun-tahun sebelumnya. Kita sedang berdepan dengan dugaan besar mempertahankan nilai kesopanan di alam maya. Apalah salahnya kalau fikir sebelum menulis, semak sebelum berkongsi, dan hormat sebelum menghakimi. Seruan buat adiwangsa, wahai pewaris tanah merdeka, sesungguhnya rukun negara bukan sekadar 5 prinsip yang terpahat dalam dokumen kenegaraan, akan tetapi pasak yang meneguhkan watan dan suluh yang menerangi perpaduan. Sedarilah, perpaduan tidak lahir dengan sendiri. Ia dibina melalui kesetiaan yang tidak berbelah bahagi, keadilan yang ditegakkan tanpa memilih bulu, serta adab yang dizahirkan dalam setiap tutur kata dan tindakan. Kerana selagi rukun negara menjadi pasak watan, selagi itulah perpaduan akan menjadi suluh yang menerangi jalan. Sekian, terima kasih.